dibakar, dicampak dalam sungai, menghantui mimpi pelajar-pelajar selama bertahun-tahun. Itulah dia kesan matematik tambahan kepada pelajar sekolah menengah. Responden-responden yang ditemu ramah jelas menyatakan kebingungan mereka terhadap subjek yang dipanggil pembunuh ini. Itulah pasal saya ambil matematik tambahan ni, sebab saya ingat dia matematik yang menambah je lah, sebab tu nama dia matematik tambahan. Tapi rupa-rupanya sekali saya kena belajar pasal janjang lah, pembezaan lah, penyuan tu benda. Saya bingung. Dulu waktu belajar matematik, saya belajar tentang nombor. Tapi bila sampai kepada matematik tambahan, hurufnya lagi banyak daripada nombor. Saya confused. Saya belajar matematik ke saya buat karangan BM ni? Jadi hari tu waktu periksa NMAT, saya pergi tulis karangan saya sebuah kereta. Padan muka saya. Saya sebenarnya dari dulu tak pernah dapat jawab satu pun soalan NMAT ni. Tapi hari tu ada satu soalan yang saya hampir-hampir dapat betul. Jawapan dia bagi 500x kuasa 2 tambah dengan log x tambah dengan 3000 bahagi x tambah dengan 4. Kamu jawab apa? 4. Jom buka mimbar. Assalamualaikum dan selamat datang ke saluran ajar pendidikan di luar buku teks. Ramai yang ada masalah dengan matematik tambahan. Sebab selain daripada pertanyaan macam matematik tambahan dianggap sebagai satu subjek yang sangat-sangat pelik. Sebab ia merubah tanggapan kita terhadap matematik. Tak ramai yang bila mereka belajar tentang matematik, mereka nak ambil tahu tentang sejarah matematik. Mengorek cerita-cerita di sebalik kepelikan matematik tambahan ni. Tak ramai yang bertanya soalan kenapa. Kenapa benda ni macam ni? Apa yang membuatkan dia menjadi begitu? Sebenarnya bila kita korek asal-usul beberapa topik dalam matematik tambahan, kita akan dapati ia terlahir daripada beberapa paradoks yang aneh. Dan bila kita sebut pasal benda-benda yang pelik dan aneh dalam dunia ni, tak ada apa-apa yang lagi pelik dan lagi aneh daripada paradoks. Namamu teratas. Jadi dalam video ni, jom kita tengok beberapa paradoks pelik yang melahirkan matematik tambahan. Paradoks yang pertama ni adalah paradoks yang sangat-sangat aneh, dan saya sebenarnya pernah lah buat konten tentang paradoks ni. Dan punyalah pelik paradoks ni sampai mak ayah budak tu tak bagi budak tu tengok channel ni sebab dia orang kata saya gila. Aduh, betul juga kot. Assalamualaikum semua. Paradoks pergerakan ini dikemukakan oleh Zeno, seorang ahli falsafah pada zaman Yunani yang ramai orang kata dia sebagai gila yang sebenar-benarnya. Jadi Zeno ni satu hari tak duk, dia pergi kata dekat kawan-kawan dia bahawa pergerakan yang kita duk bergerak selama ni, bergolek atas katil ke apa ke, pergerakan tak wujud. Bukan saja tak wujud, pergerakan mustahil untuk dilakukan. Pergerakan menurut Zeno hanyalah satu ilusi. Memang merepek dan bunyi memang macam orang gila bercakap. Tapi masalahnya adalah hujah yang dikemukakan oleh Zeno ni sangat-sangat susah untuk dipatahkan. Malah otak-otak yang terpandai dalam sejarah dunia bergelut nak menyelesaikan paradoks Zeno ni selama beribu-ribu tahun. Zeno kata untuk korang bergerak dari titik mula ke titik penamat, korang kena lengkapkan jarak sejauh 1/2 trek tersebut. Nah, yalah, betul lah tu, masuk akal. Kemudian korang kena lengkapkan lagi 1/4 trek. Kemudian lagi 1/8 trek. Kemudian 1/16 trek. Kemudian 1/32 trek. Dan tak kiralah berapa banyak korang zoom pergerakan korang,
ada seinfinity pecahan jarak yang korang kena lalui barulah korang boleh sampai kepada garisan penamat. Jadi Zeno kata mustahil korang boleh melengkapkan seinfinity tugasan. Kalau korang kira daripada 1 sampai infinity, tak kiralah berapa lama korang kira, korang tak akan habis kira. Paradoks pergerakan ni ada satu lagi versi, iaitu versi yang terbalik. Sebelum korang boleh lengkapkan track, korang kena jalan 1/2 track dulu. Tapi sebelum tu korang kena lengkapkan 1/4 track dulu. Sebelum tu 1/8, sebelum tu 1/16, yada. Jadi ada seinfinity pecahan jarak yang korang kena lengkapkan sebelum korang boleh mula bergerak pun. Mustahil korang boleh buat seinfinity benda. Jadi Zeno kata korang sebenarnya tak boleh nak mulakan pun pergerakan korang ni. Harap-haraplah mak ayah tak ban lagi channel ni. Orang-orang zaman dulu sejak daripada zaman Yunani cuba untuk menyelesaikan paradoks ni. Mereka tahu bahawa cara fikir Zeno ni memang salah lah. Sebab kita semua boleh bergerak, jadi maksudnya salah lah apa yang Zeno tu fikir. Tapi diorang tak dapat selesaikan. Diorang tak jumpa dari sudut mana cara untuk menjawab hujah Zeno. Sampailah beribu-ribu tahun kemudian, masalah ini dapat diselesaikan dengan konsep had dalam matematik atau limit yang kita belajar dalam matematik tambahan. Ringkasnya, kesalahan Zeno adalah dia menganggap bahawa hasil tambah kepada semua pecahan-pecahan ini adalah bersamaan dengan infinity. Sebab pecahan itu sendiri ada infinity pecahan. Tapi sebenarnya tak. Kalau kita grafkan hasil tambah semua pecahan-pecahan ini yang berjumlah infinity, kita dapati bahawa graf tersebut menghampiri satu nilai, iaitu 1. Dipersembahkan dalam bentuk persamaan, kita dapati bila kita tambahkan semua pecahan dalam siri yang tak terhingga ini, ia sebenarnya menumpu kepada nilai 1. Ini dinamakan sebagai siri geometrik menumpu. Jadi sebenarnya jangan risau, kita memang boleh melengkapkan jarak 1 track. Walaupun secara teorinya kita merentasi seinfinity pecahan-pecahan jarak tersebut. Ini dibuktikan dengan matematik. Dan menariknya dalam konsep had ini, kita tak buat pun seinfinity kiraan sebab bila nak habis. Tapi kita dapat nilai tersebut dengan menghampiri infinity tanpa sampai pun kepada infinity tersebut. Macam mana kita nak cari luas satu bentuk? Untuk bentuk-bentuk yang ringkas macam petak ke, bulatan ke, masing-masing ada formula sendiri untuk mencari luas mereka. Formula mencari luas bentuk-bentuk ringkas ni dah dikemukakan sejak beribu-ribu tahun yang lepas. Tapi macam mana nak cari luas bentuk ni? Bentuk ni nama pun tak ada betah lagi nak cari luas dia. Yalah, kita bagi nama lah. Nama kau Meon. Sebenarnya kita boleh cari luas bentuk ni dengan kita gunakan satu teknik. Menurut ahli matematik Itali bernama Cavalieri, setiap bentuk dan objek mereka miliki garisan-garisan menegak sebanyak infinity yang melahirkan luas mereka. Dan menurut prinsip Cavalieri, apabila dua objek yang ada panjang yang sama dan pada setiap titik merentas kepanjangan mereka memiliki lebar yang sama, kesimpulannya adalah luas kedua-dua objek itu adalah sama. Contohnya, katakan kita ada bentuk bulatan separuh. Bulatan itu terdiri daripada garisan menegak yang tak terhingga banyaknya. Kemudian kita bawa naik anjakkan garisan-garisan menegak tu dan terlahirlah bentuk yang berbeza. Bentuk yang baru tu memang nampak berbeza. Tapi setiap garisan pada bentuk yang baru bertindih tepat dengan bentuk separuh bulatan yang asal. Maksudnya apa? Maksudnya kedua-dua objek tersebut
tersebut walaupun bentuknya berbeza miliki luas yang sama sebab panjang mereka sama dan pada setiap titik mereka ada lebar yang sama. Idea ni memang sangat-sangat bagus dan sangat-sangat power untuk mencari luas. Tapi ia bermasalah. Masalah dengan idea ni adalah kalau setiap objek memiliki garisan-garisan menegak yang seinfinity banyaknya, tapi ketebalan bagi setiap garisan adalah kosong, iaitu setiap garisan tak ada ketebalan langsung. Jadi macam mana boleh ada luas? Katakan kita letak satu garisan, ketebalan garisan tersebut adalah kosong. Kita tambah satu lagi garisan yang tebal dia kosong juga, maka hasil tebal adalah kosong. Kosong tambah kosong sama dengan kosong. Jadi tak kiralah betapa banyak pun garisan yang korang letak, maka hasil keluasannya adalah kosong. Paradox. Idea ni dia bermasalah, ya betul, tapi ia adalah sebab kenapa terlahirnya pengamiran ataupun integration yang kita belajar dalam matematik tambahan. Sekarang kita guna balik idea garisan tadi, tapi kali ini setiap garisan kita buat sebagai bukan garisan tapi kotak. Kalau kita letak banyak-banyak kotak untuk mengikut bentuk lengkung ni, kita akan dapat menganggarkan luas lengkung. Tapi kiraan dia tak tepat sebab ada ruang-ruang kosong yang tidak dilitupi oleh kotak. Jadi macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Senang je. Kita kecilkan lagi kotak tersebut. Sekarang kiraan kita menjadi lebih tepat. Tapi masih ada lagi sebenarnya jurang-jurang kecil. Makanya bila kita tetapkan tebal setiap kotak untuk menghampiri nilai sifar, dia tak boleh sifar. Sebab kalau kotak tu sifar, dia tak ada tebal. Kalau tak ada tebal, tak boleh ada keluasan. Bila tebal kotak menghampiri sifar, jumlah kotak tersebut akan menjadi sangat-sangat banyak menghampiri infinity. Dan keluasan bentuk lengkung boleh dikira dengan tepat. Ini dipanggil sebagai pengamiran sebab kita mengumpulkan setiap bahagian kepada bahagian yang penuh. Jadi ringkasnya, untuk mengira keluasan satu lengkung, sejarahnya adalah kita bermula dengan konsep garisan yang infinity tapi tak ada ketebalan. Kemudian kita menggunakan kotak-kotak yang tebal sampailah akhirnya kita menggunakan konsep garisan yang menghampiri sifar ketebalan, lantas terlahirlah pengamiran. Ini satu lagi paradoks yang sangat aneh juga daripada Mamat Zeno tu. Hobi kau memang suka fikir benda belik-belik ke? Kau tak ada anak bini nak bagi makan ke? Menurut paradoks ni, Zeno mengatakan bahawa kelajuan pun tak wujud. Tadi dia kata pergerakan tak wujud, sekarang kelajuan pun dia kata tak wujud. Tak ada benda yang laju dalam dunia ni sebab kelajuan tu tak ada. Kelajuan ni apa? Ringkasnya, kalau benda tu perlahan dalam satu saat, ia akan merentasi jarak yang pendek. Tapi kalau satu benda tu dia laju, dalam satu saat dia akan merentasi jarak yang panjang. Lawan bagi laju adalah tak bergerak ataupun pegun. Benda yang pegun memiliki kosong kelajuan. Menurut Zeno, pada setiap detik masa, semua objek, kapal terbang ke, anak panah ke, burung ke, semua ini tak bergerak. Dia macam kita mainkan keyframe pergerakan pada perisian animasi kita. Objek yang kita tengah nampak macam bergerak pada perisian animasi ini sebenarnya cumalah berubah posisi dia pada setiap keyframe. Jadi Zeno kata kalau pada setiap detik masa kelajuan kita adalah kosong sebab kita pegun tak bergerak macam gambar, maka kosong kelajuan tambah kosong kelajuan tambah kosong kelajuan sentiasa akan menghasilkan jumlah kosong kelajuan. Jadi kelajuan tak wujud. Ini pun satu lagi paradoks yang akhirnya melahirkan satu konsep yang kita belajar juga dalam matematik tambahan, iaitu pembezaan ataupun differentiation. Katakan korang bergerak dengan kelajuan yang sekata, maka korang akan menghasilkan graf pergerakan seperti ini. Maka pada setiap saat
Kelajuan korang adalah sama. Macam mana korang nak kira kelajuan korang? Senang je. Sengka jarak korang dibahagi dengan sengka masa. Tinggi graf bahagi dengan lebar graf. Senang, tapi macam mana pula kalau korang bergerak dengan kelajuan yang tak sekata macam ni? Pada setiap saat kelajuan korang tak sama. Jadi macam mana korang nak cari contohnya kelajuan korang dekat tengah-tengah ni? Apa yang kita boleh buat adalah kita boleh ambil dua titik yang berhampiran. Jadi kita boleh anggarkan kelajuan kita adalah jarak antara dua titik tersebut dibahagikan dengan sengka masa antara dua titik. Tapi itu sekali lagi tak berapa tepat. Kalau nak lagi tepat, korang kena dekatkan lagi kedua-dua titik tersebut. Sekarang kiraan kelajuan kita makin tepat, makin dekat dua titik tersebut, makin tepat kiraan kelajuan kita. Tapi berapa kecil jurang antara dua titik tersebut yang kita boleh rapatkan? Dia tak boleh kosong, sebab kalau kosong bermakna tak ada jurang. Jadi apa yang kita boleh buat adalah dengan mengambil had kepada kosong. Aneh. Jadi bila jarak antara dua titik ini menghampiri kosong, kita akan dapat peroleh kecerunan titik yang kita nak pada lengkung graf tersebut. Maka sekarang kita dapat pelajari bahawa sebenarnya pada setiap detik pada graf pergerakan kita sebenarnya ada kelajuan, dan kelajuan ini dipanggil sebagai kelajuan seketika. Jadi itulah dia video ajar kali ini yang menunjukkan kepada kita bahawa sebenarnya asal-usul kepada topik matematik tambahan ni sebenarnya sangat-sangat unik. Dan matematik tambahan ataupun kalkulus sebagai spesifiknya telah berjaya menjawab paradoks yang menghantui otak manusia selama beribu-ribu tahun. Jadi walaupun kita mungkin susah nak jawab matematik, kita tak faham apa benda kita belajar dalam matematik tambahan ke apa ke, paling kurang adalah kita ada penghargaan terhadap ilmu yang hakikatnya sangat-sangat luas ni. Kita tak perlu jadi orang yang paling pandai, tak perlu jadi orang yang paling genius yang boleh jawab semua soalan. Yang paling penting adalah kita menjadi orang yang menghargai nilai ilmu yang kita belajar. Faham ataupun tidak, dapat jawab ataupun gagal jawab, itu belakang. Yang paling penting korang menghargai ilmu. Jadi terima kasih banyak. Macam biasa, kalau anda suka dengan tajuk dan video kali ini, anda boleh like, share dan subscribe. Dan jangan lupa, kalau anda menghargai channel Ajar, anda bolehlah consider untuk menjadi ajaria dengan anda join di YouTube, ataupun kalau anda tengok di Facebook ke, boleh support. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.